I wouldn't say the process untuk setiap penceraian tu adalah sama ataupun linear, tetapi kebanyakannya proses nak cerai dan mendapat hak-hak tu yang selalunya complicated. Ramai daripada kita tak nak look at the mirror. Kita tak nak berfikir dan kita tak nak rasa. Ramai daripada kita tak nak buat sebab sakit. So it's better to say I'm okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Borak-Borak Rumah Tangga Podcast, di mana kami akan mengupas isu rumah tangga dari dua perspektif Islam dan perspektif teknik moden perhubungan, untuk sesiapa yang sedang mengalami sebarang isu rumah tangga dan tidak terhad kepada golongan ini saja, termasuk circle di sekitarnya, ahli keluarga dan sahabat handai mereka. Kahwin, cerai dan rujuk adalah asam garam rumah tangga. Saya percaya tidak ada siapa yang berkahwin berhasrat untuk bercerai. Tetapi apa yang sedihnya pada ketika ini, kita tahu yang kes cerai sangat tinggi. Jadi episod ini kita bawa khas untuk sesiapa yang mungkin mengalami isu rumah tangga dan mungkin telah bercerai, bagaimana untuk mengendalikannya dan bagaimana nak move on, serta mungkin sahabat handai ataupun kaum keluarga yang sekelilingnya. Saya adalah Zafrul Azhar Nordin, founder kepada My Sakinah, dan seperti biasa saya punya co-host Ustaz Luqman Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan episod ni kita nak lebih kepada perspektif seorang wanita. Jadi kita hari ini ada tetamu khas wanita, iaitu Puan Shirin Rose ya. Dan Shirin Rose ni bukannya calang-calang orangnya. Dia adalah sekarang ni sebagai memikul jawatan sebagai Presiden WENA, iaitu Women Entrepreneur Network Association, dan juga telah menulis beberapa buku yang akan dikongsikan olehnya. Selamat datang Puan Shirin Rose. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah. Nervous lah pula. Sama lah kan. Dia nervous Ustaz. Saya rasa Ustaz boleh, mungkin kita boleh nak kenali dia. Ustaz pun pertama kali hari ni jumpa dia, dan saya mungkin kita punya penonton juga ada juga yang first time nak kenali Puan Shirin Rose ni. Ya, sudah tentu. Puan Shirin sihat, Puan Shirin? Alhamdulillah. Kita dari Putrajaya tadi. Betul. Kita buat rakaman ni tengah hari, waktu yang agak puncak orang datang tu. Jadi mudah-mudahan lah sikit sebanyak terubat lah Puan datang sini walaupun jam dan sebagainya kan. Puan, Puan dijemput oleh sahabat saya, Cik Zaf, mana mungkin Puan dah kenal sama berdua. Saya tak kenal dan audiens juga tak kenal. Sebelum kita melangkah jauh berbincang isu kita hari ini, boleh Puan perkenalkan diri, cerita sikit sebanyak latar belakang dan terus ke perkembangan hari ini, bagaimana pembesaran atau perkembangan itu berlaku untuk sebagai landasan pada perbincangan kita selepas pada ini. Ya, Puan. Panjang soalan dia. Panjang soalan. Okay, so terima kasih Tuan Zafrul Ustaz jemput saya pada sesi ni. Saya teruja juga sebab nak berkongsi sikit banyak mengenai isu-isu yang banyak wanita sampaikan kepada saya tapi kurang sikit dibincangkan. Jadi seronoklah juga dapat datang hari ni. Saya sebenarnya seorang penulis. Daripada kecil sampai besar, best friend saya buku dengan pen. Kalau boleh tak jumpa manusia pun tak apa. So masa MCO tu saya seorang sangat bahagia. Duduk dalam rumah tak jumpa orang. Jadi saya memang suka buat hal saya sendirilah. So bisnes saya pun memang berkisar di ruang penulisan. So apa-apa nak tulis ke, nak translate ke, nak buat apa, tu kerja saya lah. Saya suka. Saya juga membantu ramai juga usahawan-usahawan untuk dapat akses. So itu adalah bisnes yang lain lah. Tapi saya juga banyak network dengan usahawan. So penulis pelik lah juga kan, tiba-tiba kena ramai usahawan. Tapi kena usahawan ramai tu adalah satu, orang kata apa, paksa rela. Sebab kalau tak kena orang tak boleh berniaga. So penulis jadi usahawan kena orang. Tahu-tahu kena ajak buat buku. My first book dulu saya buat ialah dalam kepimpinan. Mengambil saya 2 tahun untuk tulis buku tu.
sebab fokus saya ialah untuk membantu rakan-rakan kita faham bahawa kepimpinan tu memang hadir dalam diri kita dan kita yang kena cari kepimpinan tu siapa kita. Dia tak ada step 1, 2, 3, tak ada apa-apa. Yang ada kat luar tu semua guideline. Tapi pada akhir katanya, kalau kita nak jadi pemimpin, kita lah yang design kepimpinan tersebut. So that was the first book. Tapi sebab saya dalam ruang wanita, Women Entrepreneur Network Association, saya memang banyak fokus pada wanita. Dan sebab saya buat bisnes, saya banyak kepada keusahawanan. Dan memang jelaslah struggle wanita nak manage hidup dia sebagai seorang wanita. Role-role dia yang banyak-banyak ni, mak, anak, kawan, bisnes semua, termasuk bisnes dia sendiri. So banyak sangat isu-isu yang sukalah saya kalau boleh berpeluang untuk bincangkan, especially dalam marriage lah, dalam perkahwinan. So buku saya banyak, mungkin kita dibincangkan nanti. Jadi lebih kurang macam itulah. Saya dah berkahwin, Ustaz. Nak tanya, dia asal orang mana ni? Dari mana, asal besar mana? Oh, saya budak Gombak. Oh. Saya dibesarkan di Gombak. Saya memang orang KL, dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur. Dibesarkan di atas Bukit Lela, Gombak. Memang budak Gombak lah. Lepas tu bila dah besar sikit, mak kata pindah. So mak kerja kat universiti, kita pindah ke Bangi. Mula-mula kat Sedang tapi dekat dengan UPM kan, tapi tak ada rumah, tak selamat lah ketika tu. So mak pindah ke Bangi. Beli rumah kat Bangi tapi mak tak suka, pindah balik ke KL. Masih lagi dalam ceritanya orang KL lah. Orang KL lah. Orang kampung tu bukan. Tak ada. Baik. Tak pandai lah sangat. Tahu latar belakang tu dia kena tahu gambaran orang tu bagaimana kan. Saya sebenarnya secara kata ada kepentingan peribadi lebih seronok tulis buku tu. Sebab saya kat orang buku, tapi tu saya tahan nanti dah malam pula cubit saya kata. Saya itu cerita pasal buku kan. Jadi saya bangunkan pada ni lah puan. Boleh lah, mungkin sebab untuk pengetahuan ialah Puan Syiri ni telah melancarkan satu buku baru. Kan? Mungkin boleh ceritakan tentang buku yang terbaru iaitu Unapologetically Her, Global Perspective of Women's Triumph, Strategies and Resilience. Terima kasih Tuan. Buku ni sebenarnya projek dia kawan-kawan saya punya. The founder of the project ni Tan Sri Nur Ainur. Dan kawan saya seorang ni, dia macam happy lah nak buat projek ni, dan dia buat global ni projek. Semua wanita dalam space kepimpinan untuk berkongsi cerita cabaran-cabaran mereka. Nak menunjukkan pada semua wanita satu dunia ni, problem dia lebih kurang sama. Dia tak ada macam lain sangat. Tapi konteks dia berbeza. Tapi cara kita nak approach masalah-masalah atau isu-isu ni lebih kurang sama. Watak berbeza, sedikit setting suasana tu sedikit berbeza, tapi asas dia intipatinya sama. Betul. Itu diorang set projek ni. Saya cheerleader je. Saya nak tolong buat editing ke, cheerleader je lah. Tak ada penulisan. Tiba-tiba dia kata, no Shirin, you kena add one chapter. So stress dia tambah lah sebab nak kena masuk satu chapter kan. So that was the reason lah kenapa saya join buku Unapologetically Her. So ada 10 wanita, 4 daripada Malaysia. Yang lain semua negara luar. Kiranya ni di level antarabangsa lah buku ni. InsyaAllah. Dah masuk Amazon. InsyaAllah berjaya insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih. Mungkin saya nak bertanya tentang satu perkara yang menarik yang mungkin juga ada berkaitan dengan episod hari ini adalah Puan sebagai Presiden di Bina, mungkin boleh menceritakan apa matlamat yang Puan ingin orang kata champion lah di Bina kan. Mungkin dari segi ahli-ahli Bina, ialah kita tahu ahli-ahli Bina tu mereka semua sebagai entrepreneur woman ataupun leadership ataupun berkejaya dalam role-role yang sangat tinggi. Tetapi mungkin apakah cabaran dari segi kehidupan ataupun rumah tangga yang mungkin
puan nak cuba membantu dan nak memberitahu kepada audiens di luar sana struggle tentang aspek-aspek yang mungkin orang ramai tak nampak. Oh dia ni macam hebat, macam kuat, macam CEO, macam berjaya kan, tapi mungkin ada struggle yang nak dibawa oleh Vina. Okay, insyaAllah saya usahakan. Saya dah berada dalam space kepimpinan ni dekat 20 tahun. Dalam space pemerkasaan wanita ni lebih kurang 10-15 tahun. Bersama dengan Wena lebih sedikit 10 tahun. Sepanjang masa saya dalam space wanita ni, kebanyakannya saya mulalah masa saya expose pada semua ni, semuanya angry. Semua marah. Semua marah sebab dia rasa macam hak dia tidak dipertahankan. After a while, untung badan saya Alhamdulillah, saya berkahwin dengan seorang lelaki yang sangat baik. So bila saya dah kahwin, saya tahu lelaki ni tak jahat sebenarnya. Dulu lelaki pun baik kan? Dulu dia punya fahaman saya ketika tu kan. So dan kita nampak kebanyakannya salah faham dari segi komunikasi dan segi the demands. Wanita ni dia punya demands tu. Kan. So saya macam nak express sebenarnya equality tu susah nak buat. Macam mana kita nak buat lelaki dengan perempuan equal? Kita dilahirkan pun banyak berbeza. Kan? So, tapi equity tu boleh. Jadi, equity tu bermaksud kita faham bahagian masing-masing dan kita pastikan bahagian masing-masing tu kita fulfill. Dan barulah kita boleh ada harmony kan. Tapi ramai orang macam, no, I nak apa dia ada. Macam aneh lah juga kan. Dia kata we have to be equal. So selalu saya cakap susah tu. Kalau lelaki pun dia demand equality pun susah sebab lelaki tak boleh beranak. Itu dah bukan equal. Situ pun dah asal dia lepas kan. So saya masuk dalam ruang ni sebab saya rasa macam tu. Tapi saya juga nampak banyak inequality bila kes-kes perkahwinan. So saya nampak banyaklah hak-hak dia ada tapi tak dilaksanakan. So saya masuk ke space ni sebab wanita yang bekerja ni yang paling banyak saya rasa tercabar. Not to say yang tak bekerja tak dicabar langsung. Tapi yang fahaman saya punya filter ialah yang bekerja. Tapi saya pernah tak bekerja 10 tahun. So I can share that as well ya, macam mana cabarannya macam tu pula masa time tu. Tapi di Wena ni, like I mentioned earlier, wanita dia pakai banyak topi. Dan wanita ni pula bila pakai topi, dia nak A+++ setiap topi. Dia nak, semua dia nak hebat. Macam mana tu nak buat hebat? Kan, kalau dia masak salah sikit, dia macam beat herself up. Kalau anak dia jatuh, dia salahkan diri dia. Kalau mak dia marah, dia salahkan diri dia. Semua salah dia lah. So, macam mana kita nak bantu sekiranya semua salah kita kan? So, my premise dekat Wena ni ialah kita ada bahagian di mana kita membantu the underserved. Kementerian, agensi banyak membantu B40 yang ke bawah. Betul? Dan kita tahu yang the 1% and the 5% semua taken care of. Yang tengah-tengah ni, siapa jaga? Yang M40, yang M40, yang langsung orang tak pandang tu. Dan juga T20, yang kadang-kadang je M40, kadang T20 tu. Ada kebanyakan yang isteri wanita berkerjaya dalam kelompok itulah kan? Yang banyak memberi, tapi kurang menerima kerana tak pandai meminta. So saya masuk Wena for that purpose. So program-program dekat situ kalau tuan nak tahu memang saya fokus kat situ lah. Jelas Kenalah dengan topik bincangan yang nak kita bincangkan lebih lanjut selepas pada ni. InsyaAllah. Memang tepat Azhar. So terima kasih puan kerana berkongsi sedikit sebanyak tentang diri puan dan saya rasa kita lebih mengenali dan kita boleh masuk kepada kita punya topik pertama. Seperti biasa saya nak berpantun sikit lah.
Saya punya assignment ni kena buat pantun selalu kan. Boleh ya? Okey. Angin laut membawa pesan, hati luka usah disimpan. Menangislah sepuasnya, hilang beban. Bangkit semula, kuatkan iman. Wow. Itu berat Itu berat serta-merta. Okey ya. Okey. Lepas tu berat serta-merta. Jadi saya ada soalan pertama. Soalan pertama saya adalah kepada kita di My Sakinah ni, kita ada satu proses di mana kita boleh menceritakan daripada dia bab satu rumah tangga yang mungkin mulanya dengan rasa sedih, tidak gembira, kepada satu ketika yang perkataan bercerai itu timbul kan, dan situasi dia masih tidak berubah. Kes tu masuk kepada mahkamah, dan bila kat mahkamah tu dia lafazkan cerai dia kan, dan lepas lafazkan cerai dia akan mungkin melalui iddah kan. Mungkin kat situ masih ada kita iddah ni mungkin ada harapan untuk nak rujuk kan, sebab kita ni lah kes nikah cerai dan rujuk. Tapi rasanya ada kes yang tidak rujuk, dan selepas 90 hari menjadi status lah, menjadi official yang sudah bercerai, sama ada duda dan janda kan. Mungkin dari segi proses ataupun daripada puan punya pengalaman, adakah ini perjalanan sebuah rumah tangga ataupun perkahwinan yang dia bermula macam ini, ataupun puan ada pengalaman yang mungkin jauh berbeza dengan apa yang saya dah gambarkan ataupun dah aturkan dengan bagaimana sebuah rumah tangga itu boleh berakhir? Okay, so saya backtrack sikit kepada salah satu daripada role saya juga, saya seorang life coach. So kisah-kisah macam ni selalulah saya dengar. Selalunya pada kalau tengok drama minggu ini semua ni kan, yang video semua, TV lah apa semua, selalunya memang wanita itu teraniaya ataupun tak happy, atau ada apa masalah dan dia akan bercerai. Tapi pada realitinya ada macam-macam lagi reason why people bercerai. Ada tu dia start kahwin pun dia kahwin orang yang salah. Orang tu kalau lelaki tu mungkin dia tak suka perempuan, yang suka lelaki. So dia kahwin nak puaskan hati mak bapak dia, tapi akhirnya dia ceraikan isteri dia. Bukannya tak suka, dia suka je isteri dia. Jadi tak boleh langsungkan peranan dia. Ada tu separuh jalan dia decide dia suka lelaki. Ada tu okay je, happy je. Tapi husband pergi travel satu hari, balik dia cerai. Dia kadang-kadang isteri tu tak tahu pun, tak ada angin, tak ada taufan, tak ada ribut, tak ada apa, dia balik cerai. So ada macam-macam sebenarnya. Some penceraian tu memang expected. Some penceraian tu adalah mutual. Dua I like you, I pun suka you, tapi kita dah tak ada perasaan kasih sayang. Tu cerai dia pun senang je, tak ada masalah. Tapi ada tu cerai dia memang kecoh. Macam-macam lah, sama ada perempuan lain, kahwin lain, surprise. Kan? Jadi, I wouldn't say the process untuk setiap penceraian tu adalah sama ataupun linear pada pengalaman saya. Tetapi kebanyakannya, saya rasa proses nak cerai dan mendapat hak-hak tu yang selalunya complicated. Saya nak mungkin ada beberapa perkara yang nak bertanya kan. Macam saya rasa puan dah membuka ruang untuk tentang isu mungkin LGBT kan, LGBT, dan kalau seorang tu daripada permulaannya dia ada bersifatkan dia suka the same sex kan. Adakah puan rasa dia berkahwin tu untuk dia nak cuba untuk nak ada satu perhubungan yang normal, ataupun dia cuba memang saja untuk nak menutup ke dia punya kegiatan di belakang? Macam the front tu dia ada rumah tangga, tapi sebenarnya dia masih ada kegiatan seksual yang sama jenis Kadang-kadang dia lelaki yang suka, kadang-kadang dia perempuan yang suka. Selalunya I cannot speak macam in spesifik lah kan. So in general selalunya orang berkahwin sebab satu dia nak usahakan nak jalan pada jalan yang
lurus. Ramai yang berusaha. They make the effort. Tapi ada tu sebab mak bapak suruh. Ada tu dia, kalau katakan dia drive on both side of the lane. Lelaki pun dia suka, perempuan pun dia suka. Macam tu. Jadi, so I wouldn't know kenapa niat dia kahwin. Tapi selalunya, generally, diorang akan bercerai sebab satu, memang dia tak nak. Ataupun dua, dia dah dapat apa dia nak daripada marriage tu, iaitu anak. Dah fulfill. Dah fulfill dia punya role, dan dia halas lah, habis macam tu. So, ada banyak macam-macam lah kenapa orang kahwin. So, I rasa kalau nak tanya kenapa, kena tanya seorang-seorang lah. But in general, mak bapak suruh. Itu kes, berdasarkan kes yang puan depan In general, mak bapak suruh. Saya dari awal puan cakap tadi, puan ada beri dua benda. Pertama, ulasan puan tu satu, jangan dengar keluar dari seorang wanita yang menyebut tentang perceraian dalam bentuk yang agak fair, yang agak adil, dari bentuk macam mana, bukannya satu kes. Biasanya kalau perempuan bercakap tentang cerai ni, dia ada satu image di pihak wanita lah, buruk ini kan. Tapi puan cakap secara umum. Jadi saya ingat berdasarkan pengalaman puan yang luas dengan kes yang banyak lah. Itu yang pertama. Kemudian puan pecahkan lagi otak saya tengah fikir ni, dengan kes-kes yang bagi saya moden, iaitu kes LGBT disebut tadi. Yang saya duduk tengah fikirkan, kaitkan dengan kajian dan pengalaman kajian saya, itu zaman Nabi, zaman sahabat Nabi. Duduk tengah running, tak jumpa rujukan kes umpama itu zaman Nabi. Walaupun kes perceraian secara umum tu ada. Orang pondan zaman Nabi tu ada. Tapi kes perceraian melibatkan si suami tu ada kecenderungan lain tu tak ada. Jadi nak katanya, walaupun itu realiti, nak kata perlukan coaching, perlukan panduan yang lebih semasa. Itu saya tunggu kita akan explore selepas pada ni lagi. Tapi saya jawab sikit lah. Saya rasa kenapa benda ni berleluasa, sebab kita yang beragama Islam, we enable it. We are okay menormalisasikan. So bila dia it's like, kita memartabatkan mereka yang jelas-jelas sekali dalam LGBT, dan kita make it okay, then dia akan berleluasa, dan anak kita pun tak faham kenapa it's not okay. So the society tu, kita ni masyarakat tu, mungkin dulu ada, tapi tak disampaikan sebab it's not okay. Kalau you go to another side of a lifestyle, dulu tak okay. Kan? I mean, sejarah pun telah tunjuk kalau kita praktikkan macam ni, satu-satu civilization Allah just remove from the face of the earth, kan? Tapi zaman sekarang ni, kita okeykan. Zah, boleh sikit Zah? Sebab kita tak jangka keluar perbincangan ini, bawa ke arah ini. Tapi penting bukan nak beli ni kan. Soalan saya kalau boleh cadang, perlu ada satu episod yang dedikasi khas perceraian disebabkan unsur LGBT kan. Walaupun perbincangan kita perceraian dalam bentuk umum kan, tak apalah. Dalam kita sebut begini, saya nak tanya satu soalan yang kalau boleh digambarkan lah untuk saya membayangkan kadar keseriusan keadaan itu. Puan berhadapan dengan middle class M40 yang mana kes kita datang daripada grup ni. Dengan secara mudah lah, out of 10, setiap 10 kes yang perceraian yang ada isu rumah tangga itu, berapa kes yang disebut-sebutkan, I don't think it's kecil, tapi it's not more than 50%. It's not more. Tapi out of 10, 2-3 tu memanglah. Ada tu dia kahwin, dan the girl stays, dia dara sampai 2 tahun, and then dia lepaskan sebab dah tak ada apa-apa kan. Ada tu dia usahakan dapat anak, and then they stay mutual friend. Dia stay married, anak tu dah besar, baru dia pisah dengan baik.
susah nak cerita kan. So ada macam-macam. Di My Sakinah pun sama juga. Saya rasa antara 20% lah. Buat 20 je. 20%. Daripada 10K perceraian ataupun masalah rumah tangga ada kaitan dengan LGBT. Sama ada terang-terang disebutkan di mana pasangan memang mengaku yang dia suka sejenis, ataupun dia tak mengaku, tapi seolah-olah kan seperti mana tidak bersama suami isteri, dan bila nak bersama tu selalu ada alasan dalam masa beberapa tahun hanya kurang 5 kali bersama macam tu kan. Jadi kita boleh orang kata ada bau-bau lah LGBT, tetapi tidak pasti. Saya rasa dekat 20%. Yalah. Puan, saya nak bertanya tentang yang mungkin dalam kes Puan yang katakan tak ada ribut, tak ada taufan, tiba-tiba satu hari balik terus nak bercerai kan. Itu saya nak bertanya, adakah sebab sebenarnya ada kekurangan dalam perhubungan itu sendiri, tetapi telah disimpan satu side lah. Dia simpan, kemudian dia sedih secara berseorangan, ataupun dalam relationship dipanggil lonely in a marriage. Okay. Dan bila dia jumpa seseorang baru, dia terus bersama. Ataupun memang perangai pasangan itu, sama ada lelaki atau perempuan, yang memang perangai ni lah, dia kena ada orang baru, dia kena trail, dia serial cerita kan macam mana. Dalam pengalaman Puan, sama ada di Wina ataupun life coaching yang Puan selalu buat. Semua yang you cakap semua betul. Dia simpan banyak-banyak tu memang betul. Tapi saya rasa yang saya nak pertengahkan ialah ramai daripada anak-anak kita dia dah biasa dating daripada umur 8 tahun, 10 tahun, dah ada girlfriend, dah ada boyfriend kan. Lepas tu mak bapak thinks it's cute. Comelnya kan. Tak comel. Kena tegur. Tegur. Not to say that anak-anak I semua angels. Tapi I akan cakap kat diorang, ini you tahu kan macam mana, you tahu kan ni macam mana. I akan tegur daripada kecil sampai besar. Tapi disebabkan kita punya cara hidup tu dah okey. Boyfriend girlfriend, dia dah biasa high bila ada girlfriend baru. High ni 2-3 tahun ataupun 2-3 bulan. So bila dia kahwin tu, dia high. Dan dia tengok TV best, ada macam kahwin best, cantiknya, boleh pergi honeymoon. All the story yang kita jual yang menyatakan kahwin macam ni. Sebenarnya kahwin tu lifetime. Yang tu dia tak cerita. Jadi anak kita consume, yang muda-muda ni consume, kahwin ni macam syoknya. Ada tanggungjawab, dia tak cerita. Anak keluar tak cerita. Bil nak bayar tak cerita. Tu semua tak cerita. So bila dia kahwin, susah sikit, dia cerai. Kahwin baru. Lepas tu cerai. Kahwin baru. So kalau you silap hari bulan you kahwin orang macam ni, kena cerai lah. Ataupun kalau dalam proses orang kata dalam macam ni ialah dia, betul juga saya pun cakap macam tu, di movie-movie ni bukan saja berkahwin, the process of falling in love tu. Kan, dia jumpa orang baru, dia fall in love, ada excitement, ada spark kan. So saya pun baru terfikir, betul juga kita tengok cerita drama, apa cerita komedi ke drama ke kan, proses nak menjumpa orang baru tu. Seronok kan, dapat macam fireworks. It's good that you brought this up, sebab I baru je listening to one of the ustaz on YouTube and TikTok. Bagus juga ada TikTok ustaz TikTok ni dengar. And one of the things that dia sampaikan, I tak, ustaz boleh bantu saya tak tahu ayat dia betul-betul. Dia kata mawadah dan rahmah kan. So there's no cinta dalam kita punya agama. Cinta hanya hak pada Allah sahaja. So there's no love. The conversation, there's no love. Dia ada mawadah dan dia ada rahmah. And love comes from mawadah and rahmah.
It's not falling in love. You ada mawadah, you ada rahmah, you ada love. So I was like, oh, that makes sense. Kenapa some people yang berkawan dan get grace daripada persahabatan tu and get married, atau ada my friend kahwin matchmate kan, dia punya mawadah dan rahmah tu yang menjadikan mereka punya kisah cinta tu lagi lama daripada I fall in love, I really love you, lepas tu I kahwin, lepas tu I don't love you anymore. So dia punya concept of tu tak ada. So I tak tahu Ustaz, tapi bila I dengar tu, pada saya it makes sense. Kena boleh lah. Dia tak ulas pandangan lain. Orang tu certain degree tu betul lah kan. Tapi ada penjelasan lain tak apa. Saya rasa ini pun kita dah menyentuh sedikit tentang apa yang perasaan dari segi dalaman, dalam hati, dalam minda kan. So mungkin ini segue yang baik kepada segmen yang seterusnya, iaitu apa yang berlaku dalam seseorang hati dia dan perasaan dia bila dia melalui satu perhubungan, dan kalau perhubungan itu berakhir. Jadi mungkin sebelum kita nak masuk ni, kita break seketika. Yang Ustaz tadi minta break awal sangat. Sekarang ni kita dapatkan break. Betul-betul break kan. Janganlah break lepas pantun saya. Pantun saya tu nak bagi rancak kan. Sebelum dia pantun kita break tak ada. Okay, kita break seketika. Selamat kembali kepada episod 5 Borak-Borak Rumah Tangga, dan kita sedang membincangkan tentang apa yang berlaku dalam kata hati seorang wanita. Sebagai kita tahu, kadang-kadang perhubungan ni adalah satu roller coaster ride. Dan dalam isu satu hubungan tu berakhir kan, berpelbagai perasaan dan emosi mungkin dirasai. Betul. Marah, tak percaya, in denial, tak nak terima, sedih, rasa bodoh dan macam-macam kan. Jadi mungkin puan boleh berkongsi dengan kami tentang daripada apa yang puan dah biasa dapat tahu, apakah perasaan yang mungkin kata ada grief kan, ada grief punya, ada je punya cycle lah. Cycle dia kan. Mungkin boleh menceritakan sikit tentang cycle tu dan perasaan dia. Ada, kalau you study berbelas-belas lah juga emosi ni, tapi saya talk some. So usually bila kita bercerai ni, memang the first thing is kita akan shock and denial. Dia terkejut dan dia akan in denial sebab dia dah biasa ada rutin kan, pagi jumpa suami, lepas tu just a rutin selalunya. After kita dah kahwin lama ni, kita ada rutin. So bila you dah terkejut, satu, deny ialah apabila rutin tu dah tak ada. So you akan go to the emosi of macam kosong, terkejut, tak tahu apa nak buat. Dan lepas tu bila that settles down, you dah macam, oh actually I nak bercerai ni. Dan nak bercerai ni kan, mungkin akan bercerai ni. Then it becomes anger and resentment. You akan marah dan you akan resent. You sama ada you marah pada dia, atau you marah pada orang lain, atau you marah kat anak you marah kat diri you. The resentment ni still tak tahu, you akan displace. And then lepas tu you dah settle dengan emosi tu, ada juga yang akan pergi kepada proses negotiation. You start to bargain. If I become macam ni, boleh tak you jadi macam ni? You think boleh tak kita save marriage semua tu? And then lepas tu akan go into the process of reconciliation. Like you reconcile with the fact that you nak kahwin anyway, and nak cerai anyway, and in the end it's like halas lah, you lepaskan. So this is macam the major points lah of emotions kan. Tengah-tengah tu ada macam-macam lagi lah, like hatred, benci, dengki, apa bagai semua. Ada yang macam, kalau aku tak bahagia, kau pun tak boleh bahagia. Macam tu kan. Macam tu lah. Dia akan menyusahkan keadaan and everything lah. So this conversation, kalau orang coaching, kita akan tanya dia, with all this energy spent on spiting other people, what would be better kan? Tapi basically yang I highlight tadi tu adalah the basic points lah, yang people go to macam-macam lagi. When I was doing this work, one of my friends was going through divorce. Dia memang ada masalah lah, penceraian kan. Lepas tu dia cakap ke I, this is perkahwin I yang nombor 2, dan I akan bercerai lagi sekali. So kata, you memang kena coaching kan. Kata kalau cerai sampai 2 kali ni, you memang kena coaching kan. So dia kata, yeah, I think so too. Tapi dia kata, dia tengok I punya kerja, dan dia kata, you miss satu.
You miss satu morning, kita mourn. Sebenarnya ada satu sesi fasa, dia kata, kita go through mourning. Berkabung. Kita berkabung sebab salah satu perbahagian kehidupan kita dah mati, dah tak ada, gone. Dan kita tak boleh ambil, take it back. Kan dah tak boleh ambil balik, dah habis. So kita proses tu ramai orang tak tahu dan tak langsaikan. Dalam proses kita nak buat grieving lah, the process of the emosi tu, tak ada siapa yang pernah bercerita pasal kita berkabung, sesi berkabung. Dari segi turutan masa tu, bila yang dicadang? Dia kata it can start from the beginning, it can be at the end, it can be dekat-dekat nak cerai tu, daripada dah macam reconciliation tu je kabung. Dia macam, sebab you tak proses kan? You tak proses, tiba-tiba reality is hitting. Saya tak akan berjumpa lagi dengan lelaki atau wanita ni dah. Dia tak akan masuk lagi dalam rumah I. Dia tak akan share my bed anymore. I tak akan jumpa dia dekat dapur dah. Dah tak ada dah semua ni. Semua rutin saya selama setahun, 2, 10 tahun, 20 tahun ni akan terkubur macam tu je. Dan dia akan rasa macam cheated. 20 tahun aku invest dalam this life. Dah tak ada. So dia kata benda ni orang tak touch sebab sebenarnya ni adalah macam mati, berkabung. It's not coming back, dia kata. So I never thought of that. So sebab bila kita masa saya coaching pun tak pernah pun kita pergi proses berkabung. Kan? So this was the first time I kata I have to access this emotion. And tengok macam mana sebenarnya orang berkabung. Sebenarnya ada. Tapi kita kena tanya soalan-soalan sangat spesifik. Baru dia akan berkongsi sebab dia pun tak tahu dia berkabung. Saya rasa benda ni menarik juga dari segi emosi berkabung tu kan. Dan ramai kata move on, nak tabahkan diri, bersabar. Kalau kita dengar nasihat yang diberi kepada orang, kalau dengar seorang tu melalui perceraian kan, sabar, tabahkan diri, tak apa, think positif kan. Tapi tak ada orang ramai kata, okey, kamu dah berkabung ke belum? Kamu dah. Jadi saya suka soalan Ustaz tadi. Kita nak berkabung tu bila dan berapa lama? It's the same thing, right? The question is, you tahu tak bila sebenarnya you are complete? You dah selesai dengan penceraian ni. You pernah tahu tak nak pinpoint masa you dah selesai? I'm 100% complete and done with this marriage. Bila tu agaknya? Masa lepas cerai ke? Masa kena lafaz ke? Masa court kata yes ke? Masa dapat duit ke? Masa dapat anak ke? Which one? Kita pun tak tahu. Kadang-kadang I tak tahulah, tapi I pernah tengok lah dalam sesi orang buat releasing lah, healing lah apa semua ni. Dah cerai dah. Dah settle dah. Dah koin baru pun. Tiba-tiba bila kita buat sesi healing, releasing pakai semua, dia menangis kat situ. Dia sedih sebab dia cerai and dia tak settle emosi tu. Tu kita macam, kita kat sini macam, cannot brain lah kan. Sebab your spouse kat tepi tu, how does the spouse feel? But the emotion is real. Kan? So kita macam, macam ni sebenarnya. So kalau nak tanya I exactly bila kita mula dan akhirkan perasaan tersebut, the statement ataupun frasa yang kita gunakan, the phrase that we use dalam coaching ialah you are complete until you're not. Pada you are complete, you are blow your mind ni. You are ni saat blow your mind. Ada istilah dia, blow my mind kata. Blow my mind. Blow his mind. Dia you dah selesai. Pada ketika ini, pada saat ini you rasa macam you okay. And then lagi 2-3 tahun mungkin tiba-tiba you rasa sebenarnya aku tak okay. Then you process balik feeling tu. And then you akan okay. And then lepas tu mungkin lagi 2-3 tahun dia akan naik balik perasaan tu. Tapi setiap kali dia naik tu, degree dia akan berkurangan. Okay. Saya tanya Des, di kat My Sakinah ni kita pertama sekali saya nak buat beberapa point lah. Beberapa point. Di My Sakinah ni kita ada perbezaan antara healing dan coping. Healing and coping. Coping and coping. So setengah orang kata mungkin dia tak berkabung, dia tak ada release kan. Jadi tapi dia rasa diri dia okay. I can move on with life kan. Dan
tahu tak tahu lagi 3-4 tahun benda tu akan datang balik. So coping ni macam kita kata sweeping under the carpet lah. Benda tu masih ada di bawah carpet kan. Kedua ialah antaranya ialah kalau ada isu-isu rumah tangga, kita tak berapa suka untuk ada couple therapy sangat. Sebab kadang-kadang ada isu-isu macam ni yang dia keluar, yang lebih baik dia buat secara individu. Supaya kalau dia ada isu daripada especially berkenaan dengan ex dia, lebih baik dia kata deal dengan benda tu tanpa dia punya spouse. Sebab kadang spouse kadang ada you memang dia akan membawa tau you ada feeling lagi kepada your ex kan. So benda tu akan jadi satu perkara yang mungkin akan menjadi isu dan dia akan doubt spouse tu kan, sama ada masih ada things like that kan. Okay. Boleh ada couple therapy, tapi certain things bagus juga kalau ada individual therapy lah. Macam tu kan. Jadi itu lah saya nak bagi komen tu. Tapi saya nak persoalan saya kan. Saya ada beberapa perbualan ataupun perbincangan dengan beberapa orang lah yang katakan, dia kata mungkin dia yang meminta cerai. Okay, dia meminta cerai dan dalam hati dia ataupun bila kita bercakap kan, dia kata I'm okay. This is good for me. Okay. Kan? So macam mana kita nak tahu sama ada dia betul-betul okay dan done, dan perasaan ni isu tidak akan timbul balik 3-4 tahun yang akan datang. Kan, dengan dia betul-betul okay ke tak, you're okay until you're not kata dia punya statement kan. Dalam your professional experience, macam nak tahu kalau orang kata sebenarnya you tak okay tapi you kata you okay. Ada cara. So, it's a very good question. Sebenarnya tak boleh buat apa-apa pun. From my experience, if the person orang tu dia tak terbuka untuk proses perasaan dia akan kata I am okay. Dan tak ada apa yang kita boleh buat untuk membantu dia lagi apabila dia dah kata I dah tak nak. Okay, I'm going to give you some examples ya. Saya ada orang yang datang pada coaching saya, dia kata saya dah habis duit saya berpuluh-puluh ribu puan. Coach. Berpuluh-puluh ribu saya pergi coaching. Dan saya tak okey-okey lagi. Saya dengan puan 6 sesi je. Saya rasa soalan puan, soalan coach yang paling ni lah. She put in English kan. Dia kata yang paling membuat saya kena fikir. I have to think apa yang saya rasa, dan saya kena rasa apa yang saya fikir. So soalan puan ni memang macam ni, puting-puting pusat macam ni dia kata. Tapi dia kata saya sangat menghargai soalan puan, coach, tapi saya tak nak dah coaching dengan coach sebab saya takut soalan coach. So what does that say? It says that ramai daripada kita tak nak look at the mirror. Kita tak nak berfikir dan kita tak nak rasa. So selagi I okay lah. Tak payah nak deal. So situasi ni lah yang selalunya tiba-tiba orang memberontak, orang yang lose temper, orang yang hit orang, tiba-tiba tangan naik kan. Semua ni adalah kerana tidak memproses emosi-emosi yang harus diproses apabila kita first time rasa. Tidak merawat emosi pada masa yang diperlukan. At that particular time. Dia bila kita rasa, kita kena proses dan faham. Supaya bila dia datang lagi sekali, kita tahu di manakah dia puncanya. Ramai dari kita tak nak buat sebab sakit. So it's better to say I'm okay. Ke depan nanti letup lah. Ya. Orang lain kena. Kita bagus juga kita kata semua dah rasa dengan kenyataan ni kan. Saya dah okay, saya dah move on dengan saya ni kan. Dan mungkin ini segue bagus kepada saya punya soalan yang akan datang. Okay. Kita kat Masa Sakinah ni ada kes angkat. Sebagai Ustaz cakap lah. Kita ada kes angkat. Seperti Ustaz kata, kes angkat kita adalah kes Alif Aziz yang keluar-keluar ni kan. Baik. Dan saya memang kalau ada opportunity nak tanya perspektif wanita, saya memang suka tanya. Sebab saya intrigue lah dengan kes ni. Yang kita tahu, kes ni ada 3 watak. Okay. Alif
from the woman perspective. Okay. Watak isteri Bella, watak status girlfriend iaitu Sarah, dan kekasih gelap Rohainis. Okay. Kan? Dan Underground. Underground lah kan. Dia yang kalau saya betul lah, saya memang fakta-fakta kan, yang underground kan. Dan sememangnya mesti ada perhubungan yang akan berakhir. Yang ini walaupun kita cerita pasal rumah tangga, perkahwinan, tapi ini unik sikit. Kita bercerita tentang perspektif sebagai seorang yang girlfriend. Lepas tu macam mana perspektif seorang ni, i.e. isteri. Seorang ni pula, ni kekasih gelap. Macam tu kan. Dan kalau kita tengok pun, ramai daripada wanita-wanita ni, sama ada Bella ke, Rohainis ke, Sarah ke, kata I dah okay dah sebenarnya, I tak nak call dia, I dah move on, I dah buat kerja baru, I dah shooting drama baru, macam ni kan. Jadi mungkin boleh mengulas sedikit lah tentang apa yang kita cakap ni, rasa ni berkaitan, ada berkenaan kan. Mereka ni betul-betul okay ke, atau betul pun you nak reverse balik, perasaan tak ada siapa macam berkabung. Kan? Tak siapa, tak, macam kata tadi, saya tak dengar pun saya ni tengah berkabung, saya ni tengah mourning, tengah grieving, rumah tangga saya berakhir ni kan. Semua tetap macam senyum. Saya okey kan. Mungkin kita nak mengulas sikit lah. Okay, so dia perspektif lah, depending on, saya rasa lah, daripada wanita-wanita yang perspektif dia datang daripada mana. So masa awal sebelum kita mulakan sesi ni, saya bangun ustaz. Saya kata kita ni sebenarnya jawapannya ada je. Buku dah ada. Sirah dah ada, semua dah ada. Tapi kebanyakan daripada kita ni, kita berkiblatkan pada ilmu barat. Dan ilmu barat selalu berkata, you must fight for your rights. You kena ambil balik your power. Itulah bahasa diorang kan. Tapi kalau kita tengok daripada I don't think it's going to be a very popular thing lah kan. Tapi kita pun tahu the nature of a man. Dia memang need 4 different input. The nature of a man. Dia memang perlukan 4 input. That's why there's 4 wives. But also 4 input. Blow your mind again. That means memerlukan 4 different satisfaction. The mind, the heart. This is what I understand. Ustaz, you can correct me if I'm wrong. Yeah, they come to one woman for the mind. They come for one for the body. One for the mungkin fun. Whatever the man needs lah. But they go to different people for different needs. Untuk keperluan yang berbeza-beza. So kalau kita faham ni, you understand. But at the same time juga ada the rule that kata you only have to be if you cannot be fair, be satisfied with one kan. So benda-benda semua ni is perspektif lah, where you coming from. Wanita-wanita ni dia datang perspektif dia, merasa ni daripada mana, konteks dia. So is adakah mana-mana wanita ever get complete dengan rasa ditipu, dia betrayal. Tipu dengan betrayal lain kan. Lepas tu perasaan yang semua harapan saya dan impian saya telah dirompak oleh orang lain. So there's so many ways wanita-wanita ni akan nampak apa yang telah berlaku dalam hidup dia. Perspektif, where is this emotion coming from? So kadang-kadang dia akan beralih pada masa lepas dia, atau dia akan beralih pada masa depan dia, harapan dia. So perempuan ni dia dah settle ke belum perasaan dia? So again, the jawapan ialah the hurt tidak akan go anywhere. Perasaan kecewa, ditipu, dirompak, semua tu dia tak akan pergi mana-mana. Dia akan ada. Dia dah tik dalam kitanya hati. Perasaan tu memang ada. Dia tak akan pergi mana-mana. It's not that you boleh kupas, kutil, keluarkan dan buang. Dia dah memang sebahagian daripada sejarah kita, cerita kita dah memang, there's nothing you can do about it. So kalau bahasa kita orang ni, coaching, ialah there is nothing that I can do sekarang untuk mengharapkan masa depan saya tu berubah. Masa belakang saya berubah.
Dia dah berlaku. Dan perkara tu adalah permanently imprinted dalam you punya hati, jiwa, semua dah imprinted. Dia tak akan pergi mana-mana. Kalau teringat akan terasa balik. Kalau teringat akan terasa balik. Yang kita nak lakukan ialah dengan emosi kita, ialah memastikan kita satu, apa kita rasa keperitan tersebut, gradient dia ataupun tahap sakit tu dah flat. Dah ditawarkan. Ya. So, itulah tugas kita daripada kita fokus kepada yang negatif tu, macam mana saya boleh mengurangkan sakitnya supaya saya teringat atau nampak situasi yang sama dengan saya akan rasa sedih tapi saya tak akan, I'm not affected by it. So, all these women, they need to go and process their feelings. Adakah mungkin kalau kita nak tawarkan dia punya perasaan tu kan, atau kita nak zerokan balik, dia tak ada, kita tak zero. Dia okeylah, kita nak kita nak kita dia parut. Kita nak kita nak biuskan lah. Okay, kita biuskan. Kita biuskan kan dia punya perasaan tu. Adakah boleh dibiuskan dengan orang lain? That means dia jump ataupun dia rebound guy or rebound girl kan. Adakah itu satu juga nak bius kan? Kita biasa ada orang baru, kita lupa seketika tentang isu-isu yang baru berakhir. Okay, I kasih you perumpamaan je lah, boleh? Boleh. Okay. Kalau kita makan Maggi mamak kan, dengan kita makan Maggi kat rumah kan, sama sedap tak? Lain ke? Lain kan? Lain, mamak ke? Okay. So, kita nak tak makan Maggi mamak ni lah kan? So, kita pergilah mamak makan Maggi, betul? Tapi hari tu mamak tutup. Lepas tu kita proxy kan kepada Maggi kat rumah. Satisfied tak? Tak kan? You nak juga Maggi mamak tu. Bawa saya tu kenyang lah. Tapi dia proxy je, betul tak? Dia macam puas hati, macam batuk dekat tangga tu lah, dekat tangga. You akan impikan juga yang si mamak ni. So besok you akan beratur kat depan mamak tu dan you akan makan Maggi tu juga. So kalau you nak Maggi mamak lah you dapat. Sekali mamak ni pindah. Sampai bila-bila tak dapat dah Maggi mamak ni. Sampai bila-bila you tu ingat-ingat dan terliur-liur nak makan Maggi mamak, tak akan dapat. You cannot replace it. Sebab itu adalah rasa dia. Sama juga dengan kasih kita pada mana-mana orang. Kasih kita yang kita rasa tu, kita tak boleh superimpose ke orang lain. So once it's gone, tu yang berkabung tu dah mati, habis. It's not coming back. So rasanya kita satunya kita walaupun kes angkat kita tak boleh menilai dengan apa yang dinyatakan di akhbar ataupun di media kita kan. Tak tahulah kan. Kita tak tahulah kan behind the scene. Mungkin dia betul-betul berkabung ataupun bersedih, tapi mungkin dari segi PR ataupun dia kena buat satu statement lah. Mungkin. Or maybe they're getting help. Betul. Dia mendapat bantuan tapi tak cerita, dia tak wawarkan. Kita pun tak tahu. So I'm not going to make any assumptions. Tapi untuk orang-orang di luar sana yang mungkin melalui satu perakhiran perhubungan ataupun bercerai kan, saya nak nyatakan adalah untuk mungkin kena tahu tentang emosi dan grieving dan berkabung tu sangat-sangat penting. Sangat penting. Dia kena recognize perasaan tu. Emosi tu adakah dia, what is the emosi? Sebab kadang-kadang kita kata macam saya angry. Tapi tahap angry saya, faham saya angry dengan you faham angry, Ustaz faham angry, Zahra rasa angry, definasi kita berbeza-beza. Kan? Jadi bila kita buat coaching ke, kita bersembang ke, nak tanya, nak faham sebenarnya you rasa apa, kita kena duduk dan kita kena dengar sebenarnya you rasa apa sekarang ni. Dan dia akan express. Kalau dia willing to express lah, dia akan cerita, saya rasa macam ni, saya rasa macam nak campak, saya rasa kalau saya koyakkan baju puas hati kan. Semua tu baru kita faham degree dia marah ke, dia kecewa ke, sakit hati ke, lain tu semua sebenarnya. Mungkin bercampur. Tapi kita nak faham sekarang ni, at this point of time, you dapat berita you kena cerai ni, you rasa apa sebenarnya? Yang tu yang kita nak faham. Selalunya kita tak faham. Lepas tu dah
dia bertepek-tepek dia benda lain. Tak tahu dah apa emosi dia dah. Jadi perbincangannya ialah sekarang ni you rasa apa? Okay. Saya rasa itu satu juga segue kepada kita punya next topic kan. Kita bila dah dapat menentukan apa yang dia rasa, macam mana kita nak ubat. Oh, nak ubat. Nak ubat lah pula kan. Kita mestilah nak tahu the next step kan. Nak ubat macam mana, nak kita nak move on, kita nak healing betul-betul macam mana kan. Betul. Jadi itu pun kita break seketika sebelum kita ke betul. Topik untuk mengubati hati yang terluka. Ubati. Selamat kembali kepada episod 5 Borak-Borak Rumah Tangga. Dan sekarang kita akan mendalami sikit tentang dah tahu perasaan seseorang wanita, emosi dia, dan bagaimana seorang wanita tu boleh cope. Sebab bila dia mengalami emosi-emosi tersebut kan, kadang-kadang nak menjalankan rutin harian pun ataupun nak melakukan kerja pun akan mencabar. Dia andainya saya terluka ni, saya kena cepat-cepat letak plaster dulu supaya saya boleh baiklah sikit kan. Dan saya juga mendapat beberapa feedback daripada beberapa wanita yang kata kadang-kadang wanita ni dia in so much pain, dalam kesakitan yang sangat teruk, yang dia tak boleh buat apa-apa pun. Kalau kamu tak bantu dia, at least tak tahulah pergi spa ke, yoga ke, apa benda, buat trip ke, supaya dia boleh feel better, barulah dia boleh mula nak either selamatkan rumah tangga tu ataupun dia nak buat healing pada diri dia sendiri kan. Macam coach tadi kata kan, nak coaching dia nak tanya soalan-soalan yang sukar tu. Kadang-kadang kalau dia tengah serabut, tak boleh fikir, tanya soalan dia lagi serabut. Lagi serabut, tak jumpa you lagi lah. Tak mau dah. You tanya I soalan yang susah ni kan. Mungkin boleh menceritakan from a woman's perspective. Macam you kata tadi, mungkin superficial untuk sementara waktu. Apa coping mechanism yang boleh kita berkongsi kepada orang luar di sana. Okay, terima kasih bagi saya peluang nak berkongsi, sebab saya sangat, this is something very close to my heart lah ya. So saya pun daripada family yang bercerai-berai. So saya memang tengoklah my mother cope and heal all by herself, dengan sendiri. Yang saya faham dan saya observe, there is no one size fit all lah, tak ada blueprint. Tapi yang terbaik ialah setiap wanita ni dia dah memang ada dia punya own coping mechanism. Contoh, orang yang aktif, dia akan aktifkan diri dia. Dia akan pergi triathlon lah, naik basikal lah, lari lah, jogging lah. Dia akan penuhkan dia punya schedule dengan aktiviti yang boleh dia release dia punya situasi. Dan dia akan be in the company dalam orang-orang yang memang aktif. So dia boleh sentiasa be doing something, buat perkara. Ada orang pula kalau orang yang suka menyendiri, dia akan lebih suka pergi travel, pergi masuk hot spring. Tu cara dia nak cari kedamaian dalam kepala dia yang bising tu. Ada orang dia akan balik jumpa keluarga, duduk dengan keluarga je. So saya rasa untuk coping mechanism yang saya dapatilah untuk mereka redakan dia punya kecamukan tu, all this noise in their heads ni, ialah dia akan cari benda-benda yang dia boleh yang boleh meriliskan. Ada orang buat kerja kebajikan. Ada orang macam saya menulis. Ada orang pergi nyanyi. Ada orang macam ada apa, kita tengok people produce an entire music kan, 10 lagu dia keluar. Menyampaikan perasaan dia. Lepas tu dia release tu. Dapat menjerit-jerit ke apa semua. So tengoklah kepada wanita ni supaya dia coping mechanism tu sangat terikat kepada personality atau karakter wanita tersebut. So kalau dia jenis aktif, pergilah dia buat lari. So kawan saya yang aktif tu, dia lepas dia bercerai, apa dia buat ialah dia lari. Sampai sekarang dia lari.
Maaf. Dia ajak saya lari. Saya lari kat Taman Tun. Dia kata, you must run with me. Saya kata, I don't run. Dia kata, you kena lari dengan I. I pun okey lah. I pun pakai baju semua. I lari dengan dia. Dia kata, jumpa I dekat sini. Baik. Larilah. Lagi setengah jam dia tak nampak kelibat I. Dia telefon, where are you? I kat mama. I kata, I see you later kan. Memang I tak lari. Tapi dia memang, lepas dia lari tu nampak memang tenang. Dia tenang dengan diri dia. Dia tenang dengan anak-anak dia. So, ada ketenangan untuk dia kan. Kawan I seorang lagi ni, bila dia bercerai, dia masak. Dia masak, jadi baker terus. Sekarang dia professional baker. Kadang-kadang ada lagi dia punya mukjizat kan. Bahasa orang kampung dia, blessing in disguise. So tak tahu. So bahasa kampung ni kat mana ya? Masyarakat kampung. But so kalau you tanya I macam mana orang nak cope, tengok pada karakter dia. Tapi jangan tinggalkan dia seorang-seorang. Walaupun kalau seorang wanita tu dia memang suka bersendirian. Jangan tinggalkan seseorang. Dia akan masuk otak dia duduk dalam tu. Dia akan masuk dalam otak dia dan dia akan stay there. Perlukan pertolongan lah dari pihak kedua ketiga. Betul. Check in, hello, kat mana, dah makan. Mana kata dalam kes sendiri, dalam proses dari grieving, proses nak ni, kita tak betul lah kalau sesi saya sebelum ni. Masalah kita bagi masa kat dia biar dia merawat luka dulu. Saya kurang setuju. Mungkin ada school of thoughts. Ya, mungkin yang rasa itu yang terbaik, leave them alone. Tapi dia dalam keadaan yang di mana emosi dia tak betul, minda dia pun tak betul. Kat mana dia pergi agaknya? Saya boleh kait dengan situasi zaman Nabi, zaman sahabat Nabi. Bagaimana satu riwayat yang saya jumpa yang sebelum pada saya tak sangka, dalam tempoh berkabung tu, kalau kematian suami, dari kes kematian suami cerai mati dan 4 bulan 10 hari lepas ni, zaman sahabat Nabi lepas pada perang Uhud, ramai yang jadi ibu tunggal mana kan, mereka minta nak tidur di rumah kawan, isteri ni. Dia apa kata Nabi kata, nak sembang siang ikut awak lah, sembang kat mana kat kau ni, tapi malam kena balik rumah tidur. Tak, yang saya riwayat ni agak mengejutkan saya kerana ada sangkaan sebelum ni apabila orang berkabur ataupun ni lah kematian, dia kena eddahnya di rumah. Maknanya seolah-olah jangan ada sebarang hubungan dengan luar. Sebaliknya apa berlaku zaman Nabi, yang ibu isteri yang ni yang kematian ni, mereka ada sesi bersama dengan kawan-kawan. Kat tu saya maknanya relate dengan yang Puan Shini sebut tadi. Ada orang ketiga yang bantu ini, berbanding dengan sangkaan tadi. Kalau yang kematian ni duduk seorang kat rumah berkabung, tak boleh keluar rumah, maknanya bahaya lah, boleh jadi lebih membahayakan lah segi emosi dan Saya rasa lah pada pendapat saya, sebab kalau saya dah biasa duduk dalam bilik ni, lepas tu suami saya datang jumpa saya duduk kat tepi, duduk tepi saya dan selalu bersembang dengan saya. Kalau saya duduk sekarang ni, saya seorang-seorang, apa yang jadi pada saya sebenarnya? Dan saya berseorangan ni. Tak mana kita minda emosi semua kan, macam-macam boleh berlaku. Dan kalau dia snap, macam-macam boleh berlaku kan. Jadi jangan tinggalkan mereka seorang-seorang. Okay. Saya satu menarik juga nak sentuh tentang isu nak coping kan, nak coping adalah macam puan kata tadi, kawan dia suka pergi jogging, berlari. Dia kata kalau boleh jangan tinggalkan mereka berseorangan. Sebagai kepada pendengar di luar sana, mungkin ahli keluarga atau kawan yang sedang nak membantu atau support meramalkan mereka yang mengalami isu ni, bagaimana ataupun berapa lama atau berapa kerap kita nak support dia? Mungkin dia start basikal ke, dia start apa ke, mungkin seorang tu dia shopping ke, dia baker ke, macam mana kan. So macam mana kita nak sokong, nak bantu dia nak pergi space dan supaya dia tak terlampau terikat, ataupun orang yang support tu pun rasa berat sangat kan. Mungkin boleh bagi beberapa tips. Boleh. Pada pendapat saya dan sistem yang saya put in place ialah apabila seseorang tu dalam keadaan yang macam tak tentu ni, apa yang dia perlukan ialah structure. Simple structures.
Macam kata Monday ialah hari I buat ni, Tuesday I buat ni, Rabu I buat ni, hari-hari I buat benda apa. Dan benda-benda I kena buat supaya I akan bangun daripada katil dan saya akan melakukan satu perkara. So ni structure saya. So saya setuju, saya akan ni kena setujulah, ni structure saya. Dan saya akan ada kawan yang akan pastikan saya lakukannya. So macam accountability partner. Yeah. Okay. So on Monday maybe mom call, dah bangun belum, buat apa tu, dan pukul 10 tu dah mandi ke belum, all these kind of things, you know. Kalau dia orang bekerja, mungkin dia pergi kerja, dia jadi robot kan. Dia mungkin dia ada put structure kat kawan kita. Okay, mungkin hari Jumaat malam kita keluar dinner kawan. Jangan tinggalkan dia seorang-seorang. Just put structures in place supaya dia ni dia ada something to look forward to dan tidak macam keruan, tak ada pegangan apa-apa kan. So structure ni memberikan satu pegangan. Tu sahaja. Okay. Mungkin satu lagi soalan yang mungkin menarik Puan sebagai Presiden WINA kepada wanita-wanita yang berkerjaya. Mungkin boleh memberi sedikit pandangan atau nasihat kepada majikan, bos, GM ke manager yang sedang mengurus sesiapa yang di bawah jagaannya, yang dia tahu sedang mengalami isu rumah tangga, mungkin productivity atau performance dia menurun dalam kerjaya dia. Macam mana dia nak mengurus orang-orang macam ni, dan dia kena balance kan. Dia by boss pun adalah KPI syarikat yang perlu dicapai, tapi at the same time secara individu on a human level, dia tahu orang ni tengah struggling. Dan di Masakinah pun kita ada case ya. Ada case di mana saya tahu beberapa case yang dia hilang pekerjaan dia dalam krisis rumah tangga. Tak berani nak cakap kepada pasangan. Berlakon tiap-tiap hari macam pergi kerja, pergi parking kereta dekat taman ke apa macam itulah. Saya tak boleh nak ni, tetapi ada kes macam tu kan. Jadi mungkin balik kepada soalan saya, macam mana seorang GM ataupun seorang manager nak menguruskan sebagai majikan. Mungkin ni boleh bagi beberapa tips majikan. Saya tak tahu what's the best answer to this. Tapi saya rasa cara kita handle mereka yang mengalami isu-isu seperti ni, diorang bukan berpenyakit dan diorang bukan sakit. They are completely able. Dia orang yang can function. Kalau kita yang kesiannya dekat you ni, dia pun lagilah je kesiankan diri dia. Jadi apa yang kita nak lakukan ialah permudahkan supaya dia boleh buat apa yang dia boleh buat. Dia manager kan, dan ada lebih daripada seorang dalam syarikat tersebut. Like you boleh delegate, make an agreement. Sebab sangat penting. I don't think managers are making enough support system. Kan? So bincang, kata, can I give you 3 months? Can I give you 6 months? Berapa bulan you perlukan untuk, give her the structure, then bantu dia achieve apa yang dia perlu achieve, sebab dia perlukan acknowledgement ataupun recognition yang I can do this kan. Sebab dia dalam keadaan yang sangat macam I'm a failure kan. So dia tengah marah, dia rasa kekurangan semua. Jadi macam mana kita nak bantu dia kat kerja? Kasih je lah benda-benda yang dia boleh excel. So I rasa lah management pun dah tahu kawan ni going through something. Takkan tak tahu apa kelebihan dia yang you boleh beri dia buat. Peluang yang mungkin give dia try new things. Mungkin ada so much possibilities kan. Put her in a teamwork. Jangan kasih dia buat macam seorang. Create a schedule untuk dia. I think macam-macam kita boleh lakukan kalau kita betul-betul nak support lah kan. Yang saya rasa yang paling penting ialah don't enable them. Don't enable their pain. Oh, okay. Support their pain. Don't enable it. Itu lain tau. Selalu kita yang sabar. Dekat Masakinah kita ada saying ni. Kita kata you can empathize, don't sympathize. Yes. You jangan allow her to continuously feel sad and make it okay to feel sad. It's not okay to feel sad. It's not okay to damage yourself with sadness.
Feel the sadness, what's next? Feel the sadness, what's next? So kalau dalam coaching, kita akan cakap sekarang ni, you dah dalam situasi bercerai, next stage you nak apa? Apa yang you nak untuk diri you sendiri? Dan kita pass balik kehidupan dia kepada dia. Daripada kita keep taking it away from them. Itu satu point yang bagus juga. Mungkin saya ada soalan yang follow up daripada itu. Kita tahu coping mechanism ni mungkin baik untuk sementara waktu. Kan? Macam temporary measure kan. Dan kita tahu benda tu mungkin bagus, tapi kalau kita lihat vitamin C pun, kalau kita makan 10 biji sehari, dia memudaratkan juga. Tak boleh makan 10 apple, 10 orange kan, walaupun benda tu bagus. So berapa lama kita kena biar dia coping, dan adakah it would take too far, macam kata dia suka berlari sampai dia dah all the way pergi triathlon ke apa, Iron Lady ke apa ke, adakah itu tak bagus? Dan mungkin kita boleh bincangkan apa sebenarnya long term solution selepas coping untuk nak jadi feel better. Apa yang harus dilakukan untuk kita nak heal betul-betul. Macam kata mungkin dia kena lalui berkabung, waktu berkabung, mourning, grieving. Dia kena proses ni kan, dia punya emosi. Apa long term solution? Okay, so that's actually a very good question. Dan dia ada banyak school of thoughts. Kalau cakap counselor cakap lain, therapy cakap lain, semua dia akan cakap lain. So I'm going to answer you daripada perspektif coaching. Coaching ni, at the end of the day, kita akan kata, I nak you ambil balik you punya life. Sekarang ni you dah macam give your life to your ex-husband ke, you give your life to your anger ke, you dah pass you punya right to living ni kepada benda-benda lain. Jadi sekarang ni tugas I ialah tanya you, okay sekarang you sedih kan? Okay, you sedih. I acknowledge you sedih. So saya acknowledge dulu lah that you sedih, you marah, you kecewa, you ni. Tanya dia sampai bila you nak sedih. Boleh tak you kasih I masa deadline? Sebab kita nak dia hidup. Kan? So dia kata, oh I don't know. No. Oh tak apa, memang kita tak tahu. Tapi kalau katakanlah you tahu, agak-agak berapa lama you nak bersedih? Ni semua orang tengah duduk hebat ni. Your husband pun dah go off duduk hebat ni. So sampai bila you nak sedih? It's okay. You can kata setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau you kata you nak sedih 3 tahun, you tahu kan 3 tahun tu akan berjalan. Semua orang akan hidup 3 tahun tu. You seorang yang tak hidup-hidup lagi. So agak-agak you nak macam mana? Selalunya dia akan fikir dan dia akan setkan deadline. Dia akan fokus, kita dah bagi dia soalan. Dan kita tak bagi, don't let them, tak enable lah. Jangan let them off the hook. Some of them kata 2 minggu. Some kata sebulan. Some 2-3 bulan. Apa-apalah. Tu kita jumpa kan. Tu tanya, okay sekarang dah habis dah 3 bulan ni. Now what? You nak apa? Dan by that time dia dah bagi permission pada diri dia untuk bersedih. Dan dia dah kata memang deadline dia 2-3 bulan ke apa ke. It's amazing macam mana kita punya otak ni dah cakap habis tu, actually habis. Tapi you kena allow tau that person to make decision untuk diri dia. Kita jangan buat untuk dia. 2 minggu ke 3 minggu, sebulan ke apalah. Dan cakap kat dia consequences dia. 2 minggu, 2 weeks will pass by. Are you okay tak? 2 minggu tu, you tak hidup. Lagi 3 bulan, you okay tak? You tak hidup. You nak sedih juga. Okay lah, sedih lah. That's that right? Then once they are happy, dia kata structure. Help them with structure. Tanya dia, now you nak apa? Okay, I not happy. Okay, define happy. Dia cerita lah apa happy dia. Bila nak happy? Dia kata, I think I'll be happy in 2 years. Okay, in 2 years, you nak buat apa untuk dapat happy tu? Dia jadi design lah. Dia suka hati dia. I'm going to go makan. I akan buat, I akan jalan every quarter. Dia akan buat lah. Dia design lah hidup dia. Bila dia design hidup dia, dia hidup cara yang dia nak tu. Dan dia kata, kalau I boleh buat ni dalam 2 tahun, I akan happy. The likelihood that happens is very high. Sebab dia sendiri yang kata, I yang nak macam ni, I yang nak. Ni bukan hidup you, bukan hidup you. Ni hidup I. So, I akan buat macam ni. Mungkin saya nak tambah sikit, tanya pula kan, dari segi Islam, kita ada waktu tertentu untuk berkabung. Itu waktu iddah.
Kan? So macam mana? Adakah kita boleh pakai tu sebagai satu guideline di mana waktu berkabung tu waktu iddah, lepas tu habis. Boleh ke macam tu? Ustaz boleh ke Ustaz? Tak bincang sudut itu. Iddah satu syariat memberi untuk yang bercerai hidup 3 bulan, cerai mati 4 bulan. Apa hikmah sebalik itu yang obvious, iaitu nak memastikan tidak ada tidak ada benih daripada yang sebelum pada itu yang utamanya. Dan sampai itu ada yang secondary, matlamat secondary untuk nak beri masa untuk nak berkabung itu kan. Tapi berbincang kita ni berkaitan proses, dia tidak boleh, saya ingat kita tidak boleh jadikan time frame itu yang mengikang proses tu. Kita berkabung untuk 4 bulan ni saja sebagaimana ditunjukkan ditetapkan oleh Islam, berkabung 4 bulan 10 hari. Saya rasa tidak begitulah. Kita ada jangka masa panjang, ada gini. Cuma yang kalau saya boleh secara peribadi dari pandangan yang saya dapat daripada perkongsian sebelum pada ni, iaitu tempoh berkabung tu sendiri, apa yang kita orang luar boleh buat, yang Puan sebut tadi, jangan tinggal orang tu sendirian, kena ada moral support dulu. Itu yang saya ingat benda take away yang besar yang saya dapat hari ni lah. Sebelum ni yang saya sangka tempoh iddah tu berkabung tu kira bagi masa dekat dia seorang-seorang. Rupanya tak berapa kena. Kan? Dia tu ada berkabung perasaan dia, tapi perlu ada coaching, perlu ada sentuhan, perlu ada bimbingan dalam tempoh yang awal yang kritikal itu. Ustaz, saya suka Ustaz cakap macam tu. Saya interject ya. Sebab lelakinya proses faham lain, perempuannya proses faham lain. So saya pernah jalan dengan anak saya. Saya suka jalan dengan anak saya. Anak saya 3 boys. Terus saya tanya dia, kalau Umi marah, Umi sangat marah, kan? Kenapa you all macam tinggal je Umi macam tu? Lantaklah Umi. Pandai-pandailah Umi figure things out. Lepas tu dia kata, oh I thought you want to be left alone, dia kata. Saya sangka Umi memang nak duduk. Because memang cara Umi akan diam, lepas tu Umi okey. Betul, I kata okey. Dia macam ni tau. Bila perempuan tu dia depressed, ataupun dia marah, ataupun dia tak puas hati, dia macam masuk dalam perigi. Perigi ni gelap. Apa awak buat ialah, awak suruh Umi masuk dalam perigi tu. Betul, awak suruh Umi pergi panjat pergi tu seorang-seorang. Lepas tu Umi memang strong pun. Tak ada wanita yang tak strong. So it's not true that women are weak. Because banyak wanita dah masuk dalam perigi tu. Jadi panjat diri balik. Tapi penat. Tapi apa? Lagi marah pun ada. Apa tu dan dia akan ada kesan pertangan, luka-luka dia semua kan. Apa salahnya awak either you join me masuk sekali yang pergi tu, ataupun kau turunkan tali tarik Umi keluar. Kan? So which is better, kan? Betul dia kata ke I, tak tahu pula Umi nak tali. Kalau saya tak join, saya tak masuk ke perigi, saya tak tali pun. Tak tali kan? Tu tak tarik. Tapi cakap dia berat tau. Tarik tali ni. Sama menghasil. So itu yang saya maksudkan. Kadang-kadang lelaki dia bukan tak nak bantu. Tu yang gender equity tu. Dia bukan tak nak bantu, dia tak faham macam mana nak bantu. Jadi pentingnya untuk wanita semuanya, kalau saya boleh sampaikan, ialah kita kena communicate apa yang kita nak. Kalau kita nak anak kita, suami kita masuk saya perigi tu, cakap kat dia, sila masuk perigi sama-sama dengan I. You nampak tak gelap ni tempat ni? I nak you faham perasaan I sekarang ni. Masuk sekali dengan I. Ataupun you nak dia kasih I 5 minit, lepas tu you kasih I, pegang I tali, you tarik I naik. Ataupun you turun sekali dengan I, you panjat sekali dengan I. Apa yang sebenarnya you nak daripada you punya kawan-kawan ke spouse ke apa ke. Wanita ni kena bijak berbicara. Bagus tu. Saya rasa pun banyak juga perkongsian dan kita mungkin tak dapat nak cover semua aspek ni kan. Kalau wanita di luar sana ataupun ahli keluarga atau rakan nak mencari informasi ni, nak menambahkan ilmu, sama ada Wina ataupun partner Wina, ada tak di mana event-event yang diorang boleh datang, diorang boleh join kan, nak lebih tahu tentang isu-isu ni? Alhamdulillah you ask me, sebab memang ada event yang akan datang. Oh, ada event for untuk saya sangat menjemput lah. Kita tiap bulan Wena memang buat program She Talks. Every month kita akan buat She Talks.
objektif She Talks ni ialah untuk jemput semua usahawan datang dan jangan bincang pasal bisnes. Boleh network, boleh buat bisnes. Tapi bila datang tu 1.5 jam tu, you akan cerita sekarang ni jiwa I dekat mana. Minda I dekat mana. Kecewa I dekat mana. Sedih I dekat mana. Kadang sedih dengan anak, sedih dengan kucing. Tak tahulah wanita ni apa jenis isu kan. So dia datang di sini, sembang je lah. She Talks dia ada ruang yang istimewa, khas untuk wanita tiap-tiap bulan datang. Sembang bukan pasal benda-benda role dia. Cerita tentang diri dia je. So sangat penting untuk belajar untuk berkomunikasi. Okay, so that's She Talks. Tapi pada 29 hari bulan Jun ni nanti, saya buka boleh kalau bolehlah pergi kepada Facebook webinar tu. Sorry saya kena buka webinar ni. Dan kita ada satu program dekat Bangi Convention Center. Dekat Bangi Convention Center ni kita adalah jemput speaker-speaker semua. Seminar Nak Hidup Bahagia, Jadi Wanita Bijak dan Hebat. Main speaker dia Datuk Dr. Nurhafizah Musa. Ada banyak founder-founder, ada founder Dizandra, ada founder Ferrarosa, ada People Who Does Wasiat, Harta Pusaka, Syariah, ada bisnes. Saya pun akan bercakap jugalah di situ kan, Presiden Wena kan, kena cakap juga. Tapi program ni memang kita khaskan untuk wanita expose apa? Ya. Tak apa, expose, kembangkan. Dedahkan diri dia kepada option-option yang ada di luar sana yang mungkin bukan semua you nak, tapi ada yang sesuai dengan you. Kita nak dia cari kesesuaian tu. InsyaAllah. Menarik. Jadi nanti kita boleh kongsikan link kepada satu ialah kepada event She Talks setiap bulan, dan pada 29 Jun ni di Bangi Convention Center kepada Seminar Nak Hidup Bahagia. Dr. Hafizah Musa, speaker. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jadi kami pun telah sampai ke penghujung episod. Banyak telah dibincangkan. Kita nak berterima kasih kepada pendengar kita yang masih bersama kita sampai hujung ni. Panjang juga episod ni, tapi saya percaya banyak manfaat yang telah dikongsikan. Jadi pada episod ini kita telah cover beberapa topik-topik yang menarik. Saya mungkin nak ulang sedikit je. Proses perkahwinan biasanya akan melalui satu perjalanan di mana bersedih, cerai akan dinyatakan, masuk proses mahkamah, dan edah dan seterusnya berakhir. Tetapi kita tahu yang itu bukannya satu saja jalan, ada jalan yang sangat-sangat berbeza kan. Dan dalam apa yang dibincangkan yang surprising lah daripada episod ni, peningkatan isu-isu LGBT dan perkahwinan yang mungkin bermula daripada situ, saya nyatakan mungkin perkahwinan yang sakit daripada permulaan dia, jadi dia kena berjaga-jaga. Dan kita juga telah kata cover ataupun menceritakan tentang mungkin drama-drama Melayu ataupun Hollywood yang menyumbang kepada isu-isu di mana ramai yang mencari hubungan baru, high ataupun seronok bila dapat satu jumpa orang baru, dia punya seronok berkahwin kan. Tetapi apa yang tidak diceritakan ialah selepas itulah bil perlu dibayar, tanggungjawab pun ada kan? Kita punya daily grind kan, benda yang tidak romantik, yang tidak indah kemudian daripada kita juga segmen kedua menyatakan adalah setiap perkahwinan tu bila dia berakhir berpelbagai emosi yang akan timbul, daripada dia rasa sedih, tertipu, marah, resentment kan, resentment kepada diri dia, anak-anak dia, kepada sesiapa saja, dan mungkin dia akan cuba nak negotiate balik kan, kalau saya negotiation dia kan, dan macam-macam lagi. Tapi satu benda yang menarik daripada episod ni adalah satu emosi yang tidak dinyatakan adalah untuk berkabung atau mourning. Yang ialah rutin-rutin biasa harian, memori yang biasa ni dia buat akan berakhir, tu tak ada kan. Jadi ambil masa untuk nak at least kita acknowledge emosi ni, emosi berkabung ni. Dan pada masa bila dah tahu tu macam mana nak mengubati coping mechanism atau sementara waktu untuk nak rasa lebih lega,
Setiap wanita tu ada cara dia tersendiri. Kalau anda seorang aktif, pergilah aktif, menulis, memasak apa saja mengikut sifat-sifat anda yang tersendiri. Adakan schedule harian, mingguan ataupun tahunan bila anda untuk long term punya treatment, bila anda nak rasa gembira. Dan saya pun dapat satu analogi yang baik di mana seorang wanita tu bila dia depressed atau sedih, seumpama dia masuk perigi. Jadi mungkin kepada kaum-kaum lelaki yang saya suka example, katakan ada anak lelaki yang mak dia sedang sedih tu, janganlah biar dia seorang-seorang walaupun dia kata dia selalu diam. Dia kalau sedih tu dia masuk perigi, bagi dia beberapa minit, tapi cepat-cepatlah pergi ke perigi itu. Kalau anak-anak 3 tu, yang paling kecil tu jump masuk ke perigi dengan dia. Lepas tu lagi dua anak tu bawa keluar semua mak dengan anak bongsu. Kan? Kat situlah. Okay. Jadi jika anda berminat untuk mengikuti episod-episod yang akan datang, boleh tolong bantu kami subscribe dan like kepada channel dan episod ini supaya anda ketinggalan untuk mendapat tahu bila episod yang baru akan datang. Dan saya juga meminta pendengar untuk memberi komen kepada di YouTube kami, mungkin apa yang anda dapat kesimpulan daripada episod ni yang anda paling suka, dan sediakan soalan-soalan yang akan datang yang mungkin anda nak kami bincangkan. Sebagai biasa, kita akan mengakhiri episod ni dengan satu kata-kata yang impactful kepada pendengar di luar sana. Kita start dengan kita punya tetamu khas, Puan Shirin Ros. Untuk wanita-wanita di luar sana, bercerai tu bukan satu perakhiran, sebenarnya adalah satu permulaan kepada kehidupan yang lebih terselah apabila wanita itu mahu membantu diri dia sendiri untuk mencapai kehidupan yang memang dia sendiri nak design. Dulu kena kongsi, sekarang ada peluang untuk design balik. So it's not an end, it's a beginning. Okay, powerful tu. Kita punya segmen, kita punya blow your mind statement. Fasa-fasa awal perceraian itu, kita beralih diri kita daripada jadi orang pasif dengan jadi orang lebih proaktif dan aktif. Itu saya ingat resipi untuk melalui fasa selepas perceraian. Okay. Dan pada saya adalah bila anda melalui satu perceraian, jangan abaikan emosi. Dan saya rasa hari ini kita telah belajar satu emosi berkabung dan mourning, dan biarkan diri anda merasai emosi itu, ya. Dan untuk ambil langkah seterusnya, macam Puan pun kata tadi, it's a new beginning, kan? Boleh bina balik diri sendiri, ya, dan boleh menggunakan pengalaman satu rumah tangga yang berakhir untuk menjadikan diri anda versi yang lebih baik dan mungkin lebih bahagia dengan pasangan yang lain di masa akan datang. InsyaAllah. Yeah, Can I just add to that? Boleh. The best part bila kita nak continue balik, macam bisnes juga, kita bukan bermula daripada zero. Kita bermula dengan something. Sebab dah ada pengalaman, dah ada modal. Yeah. Okay. Best. And okay, jadi jumpa lagi di episod yang akan datang. Jaga cinta. Assalamualaikum.